Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ni saya akan kongsikan tentang maklumat pengajaran untuk kursus SEC 1103 iaitu perkembangan kanak-kanak. Untuk minggu pertama ni kita akan terangkan tentang perincian khusus dan juga berkaitan dengan tugasan. Untuk perincian khusus, untuk perincian khusus kita akan terangkan dalam website LMS ini, iaitu Learning Management System yang kita gunakan, iaitu Schoology. So setiap pelajar boleh akses Schoology dengan sign up dulu, dan kemudian mereka boleh menggunakan access code yang kita akan berikan, dan daripada situ pelajar akan view kita punya konten ataupun segala maklumat berkaitan dengan kursus ini. Baik. So untuk kursus ini kita akan terangkan kepada pelajar berkaitan dengan pertama sekali perkenalan lah. Sebagai pengenalan untuk makluman semua, khususnya untuk para pelajar, perkembangan kanak-kanak mempunyai kod khusus SEC 1103 yang mana nilai ataupun digit angka 3 di belakang tu merujuk kepada jam kredit ataupun kredit yang dibawa oleh kursus tersebut, iaitu sebanyak 3 kredit lah, yang mana bermaksud pertemuan ataupun pertemuan dengan pelajar sepanjang minggu adalah selama 3 jam lah. Kalau sekiranya kita melalui online, biasanya untuk 1 jam kita cover antara lingkungan 10 ke 15 minit lah. Kemudian bila dia mewakili 3 kredit, bermakna dalam 1 minggu kita akan bertemu dengan pelajar lingkungan setengah jam hingga 45 minit, ataupun paling lama pun 1 jam. So untuk pelajar semester 1 ni, saya banyak untuk pada peringkat permulaan, pada minggu pertama kita akan menggunakan Google Map untuk kita berbual dan berbincang secara duhala, yang mana apabila kita menggunakan Google Map ni, pelajar boleh bertanya secara terus sepanjang PMP berlangsung. So untuk permulaan, saya akan terangkan tentang pengenalan. So perincian tugasan ni kita ada 2 jenis pentaksiran ataupun penilaian, yang mana penilaian pelajar terbagi kepada 2, iaitu secara formatif dan sumatif. Yang mana untuk penilaian secara sepanjang semester ni ataupun kita panggil sebagai kalimat adalah sebanyak 60%, dan final ataupun peperiksaan akhir adalah sebanyak 40%. So dekat sini pelajar boleh melihat dalam perincian khusus tentang aspek course learning outcome, iaitu hasil pembelajaran khusus, apa yang kita nak pelajar perolehi apabila dia telah pun berjaya mempelajari kursus ni. Seterusnya kita nak juga menerangkan kepada pelajar tentang kaedah penilaian sepanjang semester.
Yang mana untuk kursus ini kita ada 2 tugasan, iaitu tugasan 1 dan tugasan 2. Untuk tugasan 1 kita menggunakan medium secara bertulis lah. Okey, ataupun kita akan beri secara latihan. Dan untuk tugasan ini peratusan markahnya adalah sebanyak 10%. Kemudian untuk tugasan kedua kita ada projek. Dan projek ini juga ada pembentangan. So untuk nilai projek sebanyak 30% dan pembentangan sebanyak 10%. Kemudian kita ada kuis, yang mana kuis ini mewakili 10%. Dan akhir sekali kita ada peperiksaan akhir iaitu 40%. So secara keseluruhannya sepanjang satu semester pelajar akan menjalani kursus ini daripada dengan mengumpul markah kalimat dan juga final. Total keseluruhan adalah 100%. Okey. Dan seterusnya kita akan terangkan tentang tugasan, yang mana pelajar diberi tugasan yang mana diminta untuk membuat penulisan ilmiah yang terbahagi kepada 7 aspek perkembangan, yang mana pelajar diminta untuk membentuk kumpulan dalam kelas masing-masing, yang mana ahli setiap kumpulan kecil dibina seramai lebih kurang antara 7 ke 8 orang pelajar untuk satu kumpulan kecil. Dan pelajar dikehendaki untuk membina kumpulan di dalam kelas masing-masing sahaja. Okey. Kemudian pelajar perlulah mengagih-agihkan tugasan secara sama rata dan adil supaya masing-masing dapat melaksanakan tugasan dan juga merujuk kepada buku yang berkaitan untuk menjadikan rujukan lah. Okey. Seterusnya untuk tugasan ini pelajar perlu menyediakan muka surat hadapan. Dan juga pelajar perlulah menyediakan isi kandungan. Okey, kemudian pelajar perlu membina pengenalan, yang mana pengenalan ini merangkumi 7 aspek perkembangan yang telah diminta di dalam assignment tersebut. Kemudian setelah itu isi penting itu telah pun dipandu dengan setiap aspek perkembangan, iaitu aspek perkembangan fizikal, aspek perkembangan kognitif, emosi, bahasa, sosial, moral dan juga kreativiti. So isi pentingnya ada 7 perkara lah. Jadi pelajar perlulah mencari bahan berdasarkan 7 perkara tersebut. Seterusnya perlulah ada kesimpulan, iaitu kesimpulan menyeluruh merangkumi keseluruhan 7 aspek perkembangan tersebut. Kemudian akhir sekali perlu ada rujukan. So di dalam rujukan pelajar dibimbing untuk menggunakan buku, jadi pelajar diminta untuk menulis rujukan seperti ini. So ini adalah panduan menulis rujukan daripada buku yang dirujuk oleh pelajar. Okey. Baik, seterusnya pelajar diminta untuk menghantar tugasan selama tugasan ini diberi masa selama 1 bulan dan tarikh akhir penghantaran adalah pada bulan Julai, iaitu lingkungan 13 hingga 17 hari bulan Julai. So sepanjang 1 minggu ini pelajar boleh menghantar melalui email kepada saya untuk disemak. Dan sekiranya ada pelajar untuk berminat untuk saya semak, buat semakan awal, pelajar dicadangkan supaya menghantar pada 29 Jun hingga 3 Julai. So ini untuk semakan pertama lah. So apabila pelajar telah tulis semak, jadi dia ada masa untuk baiki dan boleh hantar pada tarikh yang akhir yang telah ditetapkan. Okey. Dan tugasan kedua kita akan terangkan setelah tugasan pertama berjaya dihantar. Okey, seterusnya untuk sepanjang semester ini pelajar akan mempelajari 10 bab, yang mana ini merupakan rancangan pengajaran untuk setiap minggu. Ini merupakan apa yang akan dipelajari oleh pelajar pada setiap minggu lah. Dan selepas minggu ke-6 pelajar ada mid semester break. Setelah itu mereka akan menjalani
kuis akan diberikan, dan seterusnya bersambung kuliah seterusnya sehinggalah habis 10 bab, yang mana bab yang terakhir ada berkaitan dengan perkembangan prenatal. Okey, seterusnya di sini juga diletakkan ataupun ada panduan untuk menyediakan cover tugasan ataupun muka surat hadapan tugasan, yang mana apabila pelajar ni diminta untuk membina secara tugasan secara berkumpulan, jadi perlulah menggunakan kotak seperti ini, bilangan, nama dan nomometrik, letakkan dalam jadual, disediakan oleh siapa, dihantar kepada saya seperti nama yang tertera. Kemudian pelajar letakkan kotak seperti ini di sini untuk menulis nama kumpulan, ahli kumpulan masing-masing. Okey. Seterusnya untuk tajuk tugasan dan juga untuk sesi. Untuk sesi sekarang ini adalah sesi 1 2020/2021 dan tajuk tugasan adalah perkembangan holistik kanak-kanak. So kat sini pelajar boleh tulis perkembangan holistik kanak-kanak. Okey. Seterusnya di sini ada rubrik pemakahan, yang mana pelajar boleh melihat bagaimana untuk dapat markah cemerlang, markah penuh. Pelajar boleh lihat di sini bagaimana cara untuk pastikan konten dan juga bahan yang diperolehi boleh melayak mereka untuk mendapat markah penuh. Okey, sampailah muka surat yang terakhir, itu rubrik untuk pemakahan. Okey. Seterusnya untuk tugasan, pelajar digalakkan untuk menghantar melalui email, dan nanti kita akan berikan alamat email untuk pastikan pelajar boleh menghantar. Dan untuk tugasan ini juga pelajar boleh membaca bahan-bahan daripada internet, tetapi perlulah merujuk kepada buku supaya sumber yang diperolehi itu adalah sumber yang sahih lah, tidaklah tersalah. Okey. Seterusnya di sini juga dalam psikologi ni saya telah pun uploadkan nota kuliah. Bila kita klik saja di sini, so kita boleh dapatkan nota untuk kuliah 1. So maknanya saya akan uploadkan nota 1 minggu lebih awal lah daripada kuliah biasa. So pelajar ada masa untuk membaca dan buat persediaan sebelum kelas berlangsung. Okey. So untuk tugasan seperti biasa, nanti saya akan bekalkan kepada pelajar tentang format penulisan tugasan supaya mereka jelas dan tidak berterabur lah. So kita akan pandu dan menggunakan template yang saya akan siapkan, dan pelajar hanya menggunakan template tersebut untuk memasukkan tugasan seperti mana bahan-bahan yang telah mereka perolehi lah. Memandangkan pelajar semester 1, jadi mereka ni tidak ada pengalaman, jadi kita perlu bantu dan juga guide mereka supaya tidak lari jauh daripada schedule ataupun kita kata lari jauh daripada prosedur penulisan tugasan akademik tersebut. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian saya untuk minggu pertama. So sekiranya ada sebarang komen, maklumat dan sebagainya, boleh berikan komen, okey, untuk penambahbaikan pada masa akan datang. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.